untuk 1 meter padu, tetapi di negeri Selangor harganya hanya RM1.03 dan 3 sen sahaja. Untuklah 40 meter padu, harga di negeri Johor adalah RM2.96, tetapi di negeri Selangor hanyalah RM2 sahaja. Saya rasa perbandingan di antara Johor dan negeri Selangor ini menunjukkan bahawa harga tarif air di negeri Johor memanglah begitu tinggi. Dan kalau kita banding tarif air di negeri Johor denganlah tarif air di Pulau Pinang, untuklah 35,000 liter, harga di negeri Pulau Pinang hanyalah 31 sen 1 liter. Tetapi di negeri Johor kosnya adalah setinggi RM1.05 untuk 1 liter. Jadi ini menunjukkan satu perbezaan yang cukup besar. Sebab tu saya rasa memanglah tarif air di negeri Johor adalah yang paling tinggi di seluruh Malaysia. Jadi saya harap bahawa apabila kita bincang tentang pengurusan bekalan air, haraplah bahawa kementerian ini bolehlah cari penyelesaian supaya kita bolehlah menurunkan tarif air di negeri Johor. Sekian sahaja. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ya, silakan Pak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Tuan Pengerusi, dan selamat beribadah puasa kepada semua saudara-saudara sekalian, saudara muslimin muslimat. Saya bagi pihak kementerian mengalu-alukan 4 ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam perbincangan di peringkat jawatan kuasa mengenai kepala di bawah kementerian ini, yaitu bagi maksud BIS 26 yang terfokus kepada program pendidikan pengguna utility menerusi media elektronik dan media cetak. Dan bagi Kementerian, bagi yang berhormat Bakri, yang berhormat Batu, yang berhormat Kulai, sebagian besar apa yang disentuh adalah sebenarnya
di luar tajuk apa yang dimaksudkan di bawah kepala B29 ini, yang mana menekankan pembiayaan program berkaitan dengan program kesedaran dari segi penggunaan air dan juga untuk menghayati pentingnya sumber air ini. Penekanan yang kita laksanakan di peringkat kementerian ialah water is life, ya, bahwa air itu adalah hidup ataupun keperluan asas kehidupan, dan dengan itu pihak masyarakat, pihak rakyat maupun di peringkat akar umbi ataupun di peringkat industri ataupun di peringkat rumah tangga seharusnya memperakui betapa pentingnya satu memelihara sumber-sumber air ini, dan juga dari segi penggunaan supaya tidak memboros dan menggunakan sumber ini sepenuhnya, ya. Dan kami percaya bahwa satu cara untuk begitu tersebut ialah untuk bagi kita untuk melakukan program di peringkat community, di peringkat sekolah, di peringkat awam, dan dengan itu peranan media amatlah penting sekali. Yang berhormat Ketua telah mengatakan sekedar 3,7 juta nampaknya begitu kecil, dan kami setuju ini sekedar untuk tambahan kepada program sebenarnya bagi tahun awal tahun ini. Dan jika kita melancar secara holistik untuk mendedahkan kepada masyarakat kita betapa pentingnya kita menjaga sumber air, menghayati penggunaan air, dan seterusnya, maka peruntukan seperti sebelum ini memanglah tidak mencukupi. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat di Dewan yang mulia ini, dari segi domestic consumption
consumption per capita per day bagi tahun 2011 dan 2012 misalnya. Malaysia rata penggunaan per day per kapita ialah 210 liter, dan untuk makluman negeri-negeri seperti Pulau Pinang 285, bagi 2012 negeri Perak 238, Perlis pun 241, Selangor 235, Johor 221. Di tempat-tempat yang boleh dikatakan negeri-negeri yang maju ini, nampaknya begitu tinggi penggunaan. Kelantan 136, negeri Sabah 115 bagi tahun 2012, dan Sarawak 175. Kalau mengikut kadar purata di negara-negara yang maju, ini adalah begitu tinggi sekali. Kalau di Melbourne, Australia, pada masa kemarau dan water rationing takes place, often 30 liter saja diberi untuk setiap orang. 30 botol mineral yang tinggi pada masa water rationing. Dan kita pendapat bahwa ruang mesti besar, luas, untuk mengurangkan pemborosan penggunaan air, yang mana saya katakan tadi nampaknya dari segi daripada dia menurun kalau bandingkan dengan tahun 2011, dia meningkat dari segi purata penggunaan di seluruh negara kita. Jadi ini tujuan program-program ini, dan saya rasa kita perlu dalam pandangan kementerian membuat satu program yang lebih holistik, dan untuk memastikan supaya program itu meliputi semua golongan masyarakat serta juga negeri-negeri di seluruh negara. Pada tumpuan yang pertama ini adalah telah digunakan untuk kawasan wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, di Putrajaya,
dan juga di Selangor. Untuk terus fokus kepada perkara Kelantan yang disentuh oleh Yang Berhormat Ketua yang begitu prihatin sekali kepada perihal di Kelantan ini. Untuk makluman ada Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, setakat ini bagi negeri-negeri yang sudah pun migrate pentadbiran air di bawah Akta Industri Pengurusan Air Akta 665, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Perlis, Penang dan Perak telah pun migrate dengan izin ataupun di bawah khusus pentadbiran di bawah akta yang baru. Yang belum lagi ini adalah dalam perjalanan sepanjang Perlis dan Pahang, Kelantan, Kedah, Terengganu dan Labuan. Okay. Dan yang mana belum lagi sepenuhnya migrate. Dengan itu dia masih lagi di bawah pentadbiran negeri. Dan bagi negeri Kelantan khususnya, perbincangan sedang dijalankan dalam berkaitan dengan banyak perkara, dan untuk Kelantan khususnya jumlah pengguna di situ adalah 208.187 dan jumlah loji 32 buah purata pengeluaran adalah 406 ml per day, dan purata penggunaan 188 mld, dan artinya sebenarnya mesti ada margin yang sedia ada, walaupun beberapa daerah menghadapi masalah dari segi margin yang mencukupi. NRW adalah antara yang tertinggi, yaitu non-revenue water dalam figure yang 53.9%. Perkaranya di sini adalah tergendala, tapi kita berharap bahwa kita ini dapat diselesaikan dalam
tempo yang terdekat karena perbincangan dengan kerajaan negeri Kelantan sedang berjalan. Namun syarat-syarat yang telah mereka cadangkan itu begitu sukar sekali, tapi saya dipahamkan terbaru mereka telah ingin menetapkan satu tarikh untuk perbincangan susulan. Antaranya ialah mereka inginkan supaya hapus kira pinjaman kerajaan persekutuan bagi projek bakalan air luar bandar. Mereka ingin menangguhkan bayaran sewa pajak untuk tempoh antara 3 sehingga 5 tahun, dan inginkan supaya PB ambil alih pinjaman Maybank yang baru diperolehi oleh KSB sebanyak ringgit Malaysia 40 juta dan pembiayaan secara gran bagi pembangunan sumber air sebanyak ringgit Malaysia 1.2 bilion. Ya. So nampaknya melangnya negeri Kelantan ini di bawah pentadbiran golongan pakatan, namun demi karena keperluan rakyat, pihak kerajaan pusat sedia juga untuk berbincang untuk mencari penyelesaian demi masyarakat kita di Kelantan, dan mudah-mudahan jika sikap terbuka untuk berbincang secara rasional dan moderate, saya cukup yakin bahwa negeri Kelantan boleh migrate fully under the Akta. Maka dengan itu perancangan yang lebih terbuka dan juga lebih boleh dimuktamadkan dapat dicapai. Satu tawaran baru akan dikemukakan kepada kerajaan negeri Kelantan mengenai dengan perkara-perkara yang saya telah sentuhkan ini, dan rundingan seterusnya akan kita usahakan. Oke, jadi setakat bagi ahli-ahli yang berhormat yang lain, Batu punya ini itu sesat jalan lah, ini hal mengenai dengan air dan promosi kesedaran penggunaan tidak kena mengena dengan FIT. Jadi nanti pasanglah soalan pada masa akan datang nanti untuk makluman yang berhormat Batu yang kadang-kadang kepala batu dan tapi hati yang baguslah.
yang tidak sepertinya batu, tapi kadang-kadang kepala keras, ya. Eh, untuk Bakri, untuk Bakri em, yang begitu spesifik kepada kawasan beliau, saya mohon maaf tidak ada data-data yang terdekat yang kita dapat perolehi. Namun saya rasa Bakri ini selalu rela berbincang di dalam dan di luar dewan. Nanti duduk sama saya lah, ya, dan kita telitikan apa keperluan di sana, khususnya data-data permintaan dan data-data pengeluaran dan seterusnya, karena begitu spesifik. Saya mohon maaf. Yang berhormat daripada Kulai menyentuhkan harga air di Johor Bahru berbanding dengan kadar di Kelantan, di Selangor dan juga di Pulau Pinang. Saya hanya mengatakan di sini bahwa dari segi migration pada atas, memangnya Johor antara yang sudah pun begitu awal untuk migrate, dan soal apa ini tarif itu ditentukan berasas kepada banyak faktor. Satu, memangnya adalah kos pengeluaran, oke, kos pengeluaran, dan memanglah kemampuan penduduk itu perlu diambil kira. Tapi sebelum ini Johor ini disebut sebagai antara negeri yang sudah maju, dan karena sumber air yang ada di situ sebenarnya adalah mencukupi untuk keperluan di situ, tapi cost of treatment dan seterusnya adalah lebih tinggi daripada di negeri-negeri yang lain. Jadi soal kadar ataupun tarif air itu adalah satu perkara yang dibincang bersama dengan pihak SPAN dan kerajaan negeri, dan jika begitu laporan itu bahwa tarif yang sedia ada itu adalah lebih tinggi ataupun di luar daripada kemampuan, khususnya bagi mereka yang berpendapatan tinggi, pihak SPAN sebenarnya mengawal kadar yang akan yang telah pun ditetapkan atau ditetapkan oleh
kerajaan negeri. Jadi saya ambil perhatian kepada itu, tapi saya katakan pada momen dengan izin reflective of the cost of production and the ability to pay. Okay, so there is no excess profit seperti apa barangkali yang disalah sangka, karena semuanya ini dijalankan melalui perundingan dan SPAN mempunyai kuasa untuk menentukan jika kadar-kadar itu adalah di luar daripada apa yang berasas, ya. Langkawi bangun ya. Untuk Langkawi cukup baik. saya mohon mencelah tadi yang Menteri ada menyatakan masalah bekas air di kawasan-kawasan tertentu. Jadi saya ingin menarik perhatian yang Menteri bahawa saya mewakili Pulau Langkawi juga mempunyai masalah tentang bekalan air. Baru-baru ini berlaku banjir yang besar di Pulau Langkawi menyebabkan rumah pam, 2 tempat tenggelam air, dan akibatnya semua pam-pam ini dimasuki air dan terpaksa dihantar ke Pulau Pinang untuk dibaiki dan juga dipanaskan. Tak masuk butiran tu yang tak boleh mencelah macam tu. Minta maaf. Orang baru makin jauh. Tapi boleh saya sambung sikit lagi ya. Jadi saya mohon Datuk Menteri untuk memberi perhatian kepada masalah bekalan air di Langkawi kerana security of water untuk Pulau Langkawi. Ya, kulai bangun ya. Terima kasih. Saya pihak kementerian sedia maklum mengenai 3 PAM yang kena terjun air itu, dan usaha telah dilakukan oleh SPAN untuk mempercepatkan pembaikannya, dan saya rasa dalam tempo 4 hari itu telah pun selesai, tapi build up pressure dia akan menggunakan masa yang begitu lama, tapi dah pulih kembali, saya difahamkan oleh pegawai pada 3 hari yang lalu. Okey, mulai last. Ya, terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya nak minta sedikit penjelasan. Saya rasa kalau tarif air itu seimbang dengan cost production, saya rasa itu
sini, negeri Johor kita menjual air ke Singapura. Sepatutnya kita bolehlah dapat keuntungan daripada penjualan air ke Singapura. Dan bukan itu saja. Saya kalau tak silap, negeri Johor kita juga ekspor air ke negeri Melaka. Tetapi tarif air di negeri Melaka adalah lebih rendah daripada tarif air di negeri Johor. Jadi itu sebab yang saya tak faham. Saya rasa tadi Menteri sudah sebut sumber air mencukupi, tak ada masalah. Jadi apa sebab itu cost productionnya di negeri Johor adalah lebih jauh tinggi kalau berbanding dengan negeri Selangor dan juga dengan Pulau Pinang. Dan buat apa kalau negeri Johor kita mampulah jual air ke negeri Johor, ke Singapura, ke negeri Melaka, kita sepatutlah buat dapat keuntungan daripada penjualan itu. Dan sepatutlah orang di negeri Johor bolehlah menikmati air dengan satu tarif yang lebih rendah. Jadi mintalah penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Yang Muhammad Kulai, saya telah sentuhkan tadi bahawa dari segi pengurusan air bagi negeri-negeri yang telah migrate di bawah akta kita, dia ditentukan harga itu ditentukan di peringkat negeri dan hanya SPAN mengawasi supaya rates itu, tarif itu adalah munasabah dari segi nilai tingginya. Namun pihak kementerian juga berpendapat bahawa perlu satu penetapan harga yang boleh dikatakan kali lebih telus dan lebih terbuka, dan sememangnya cost production itu berbeza dari negeri ke negeri. Antara kenapa di Johor tanahnya di sini lebih mahal dan seterusnya, dan jika ada pembukaan loji yang baru, sememangnya cost lebih tinggi karena declare as a developed state, dan kos tanah dan sewaan itu memang lebih tinggi. Ya, negeri Johor mendapat income daripada air yang disalurkan, dijual atau kepada negeri lain dan juga ke Singapura, dan itulah antaranya dari segi pembangunan infrastruktur air sebenarnya
Johor, saya boleh katakan bahwa di antara yang bukan saja termoden, tetapi antara yang terurus, but these things are not free, see, dengan izin, and that's why the time. Kita akan review sesuai dengan negeri-negeri yang telah migrate, karena sebahagian daripada mereka yang migrate itu masih lagi juga ada utang-utang pada kerajaan pusat. Saya rasa sih sekedar begitu ulasan saya kepada mereka. Terima kasih kepada semua Anda yang berhormat yang menyentuh perihal getah, khususnya mengenai dengan perihal air. Sekian, terima kasih. Masalah ya bahwa uang sejumlah 3.310.000 10.000 ringgit untuk kepala B29 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua 2012. Jadi sebahagian daripada jadwal adalah disetujukan. Ada yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala B29 jadi sebahagian daripada jadwal. Masalah ialah bahwa perbelanjaan di bawah kepala B29 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2012 diluluskan. Ada yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala B29 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kepala Bekalan B30 dan Kepala Pembangunan B30 di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Oleh sebab kedua-dua B30 dan P30 hanya token, ianya tidak perlu dibahas. Masalah ya bahwa uang sejumlah RM10 untuk kepala B30 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan 2012. Jadi sebagian daripada jadwal hendaklah disetujukan. Ada yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala B30 jadi sebahagian daripada jadwal. Masalah ialah bahwa perbelanjaan di bawah kepala B30 anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2012 diluluskan. Ada yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Perbelanjaan di bawah kepala P30 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Pelancongan,
Kepala Bekalan B31 di bawah Kementerian Pelancongan terbuka untuk dibahas. Yang berhormat pendang. Terima kasih Datuk Mengurusi Berapa minit? Datuk Menteri. Butiran Yang berhormat pendang. Sebentar, saya dimaklumkan bahwa had masa tidak melebihi 5 menit seorang. cukup, memang cukup. Butiran 03-100 5.450.000. Soalannya kecil. Di dalam memorandum ini mengatakan bahawa menampung sebahagian kos pada program itu. Jadi pertama